Satu kejadian yang tidak berperi kemanusiaan. Mangsa ni memang dia dalam keadaan silap langkah lah, naik bas dia kan. Sebenarnya budak tu tak seksi bertuduh, budaknya lembut, tapi tak tahulah dia macam mana pagi tu kan. Pada mula saya ingat dia tak ada niat untuk bunuh. Bila takut mangsa kenal dia, mangsa akan buat report, tu yang jadi dia terus timbul ketakutan. Dia dalam keadaan bersalah tu pun dia cekik mangsa tu. Masa mula kita buat pengejaman, panggil je, dia tengok dapat baju anak dia kat pejabat saya masih dalam lembik, mak dia pingsan, tunang dia pingsan, belum tengok mayat lagi. Kes yang saya siasat yang memang meninggalkan kesan lah. Pada suatu petang, seorang pelajar berumur 18 tahun sedang dalam perjalanan ke kelas tambahan. Pelajar tersebut bernama Devon. Semasa Devon berbasikal dalam perjalanan, dia tiba-tiba terlihat perkara yang agak pelik. Apa yang dilihat oleh Devon adalah seorang wanita yang berada di dalam sebuah bas dalam keadaan tidak berpakaian dan panik. Wanita tersebut dilihat sedang mengetuk-ngetuk cermin tingkap bas yang sedikit gelap. Devon yang terfikir sesuatu yang buruk mungkin berlaku dan dengan perasaan ingin tahu terus mengejar dan mengekori bas tersebut menggunakan basikalnya. Tidak lama kemudian, 3 lagi orang awam yang melihat situasi itu turut serta mengejar bas tersebut. Mereka adalah seorang penunggang motosikal, seorang lelaki dalam lingkungan 50-an dan seorang cikgu sekolah memandu. Mereka bersama Devon telah mengejar bas tersebut sehinggalah ke Taman Ciliong, Klang. Sebelum bas itu membelok ke Jalan Sambau dan berhenti di situ, Devon telah memberanikan diri untuk menghampiri bas tersebut dan dia sempat melihat lelaki yang di dalam bas itu berjalan menuju ke tempat pemandu sambil menurunkan seluarnya. Lelaki itu perasan kehadiran Devon. Lelaki itu mengusir Devon supaya beredar dan secara tiba-tiba lelaki itu terus memandu bas tersebut beredar dari tempat itu. Begitulah sedikit keterangan yang telah diperolehi dari saksi awam di dalam perbicaraan kes ini di Mahkamah Tinggi Shah Alam berkenaan apa yang dilihat, dan ianya sangat sadis dan menjijikkan. Lelaki durjana itu bernama Hanafi, berusia 34 tahun, merupakan seorang pemandu bas ekspres Kiara, manakala mangsa bernama Nur Suzaidi berumur 24 tahun yang bekerja sebagai jurutera komputer dan merupakan lulusan Universiti di Montfort, United Kingdom. Pada pagi 7 Oktober tahun 2000, mangsa telah meninggalkan rumah sewanya pada jam lebih kurang 7.45 pagi menaiki bas ekspres Kiara yang dipandu Hanafi menuju ke tempat kerjanya di pusat perubatan pantai di Pelabuhan Klang. Mangsa menaiki bas itu dari terminal bas di Kuala Lumpur. Bas tersebut tiba di Klang pada jam 8.15 pagi. Sebahagian besar penumpang telah turun dari bas, kecuali dia dan seorang warga Bangladesh yang kemudiannya turun di penghentian bas sebelum sampai ke destinasi terakhir. Kini, mangsa merupakan satu-satunya penumpang yang tinggal di dalam bas tersebut. Dan dengan secara tiba-tiba, Hanafi telah mengalihkan laluan dan membawa bas tersebut ke Jalan Bukit Tinggi, Klang, dan disitulah segala-galanya bermula. Semasa perbicaraan di Mahkamah Tinggi Shah Alam, berdasarkan keterangan dilaporkan semasa kejadian malam itu, Hanafi telah mengikat tangan mangsa dengan selendang tudungnya. Hanafi telah merogol serta meliwat mangsa di dalam bas tersebut. Setelah selesai, Hanafi telah menggunakan selendang yang sama untuk menjerut dan mencekik mangsa sehingga mati. Kemudian, Hanafi telah mencampak mayat mangsa tanpa pakaian keluar dari bas di lokasi berhampiran tapak pembinaan berdekatan Jalan Bukit Tinggi. Hanafi kemudian
berlalu pergi tanpa rasa bersalah. Pada petang hari yang sama, orang awam telah menjumpai mayat wanita malang tersebut. Keadaan mayat ketika ditemui cukup membuatkan kita geram dan marah. Selendang masih terikat di leher mayat dan kasut masih tergantung di salah satu kakinya. Ketika ditemui, mayat tersebut tanpa pengenalan diri. Mayat mangsa kemudian telah dibawa ke Hospital Tengku Apuan Rahimah untuk dibedah siasat. Hasil kecekapan pihak polis selama 3 hari selepas penemuan mayat tersebut, Hanafi telah diberkas lebih kurang jam 2.45 petang di Terminal Bas Pelabuhan Klang. Sewaktu Hanafi diberkas, pihak polis telah menjumpai telefon bimbit jenama Motorola StarTech bersamanya dan dipercayai bahawa telefon bimbit itu bukanlah miliknya. Ia adalah milik si mati. Ia juga telah dikenal pasti oleh tunang si mati kerana telefon bimbit itu telah dibeli olehnya dan dihadiahkan kepada Nur Suzaidi. Pada jam 8.30 malam hari yang sama, hasil soal siasat polis tertuduh bersama beberapa anggota telah pergi ke satu lokasi untuk menunjukkan tempat di mana dia telah membuang beberapa dokumen dipercayai milik si mati. Antara dokumen tersebut adalah buku akaun simpanan bank muamalat, Citibank Mastercard dan juga kad pengenalan milik Nur Suzaili. Tertuduh juga dibawa ke rumah kediamannya untuk pemeriksaan dan pihak polis telah menjumpai loket milik mangsa di dalam botol serbuk bedak yang diletakkan di belakang pintu bilik tidur tertuduh. Semasa proses siasatan polis juga, beberapa orang saksi lagi telah tampil memberikan keterangan. Di dalam keterangan itu dikatakan sekitar jam 9 pagi pada hari malang tersebut, 3 saksi warga negara Indonesia melihat tertuduh memandu bas tersebut ke kawasan tapak projek. Mereka melihat bas berhenti kira-kira 30 minit dan tertuduh dilihat berkelakuan curiga. Tidak lama kemudian, pintu bas terbuka, lalu terdapat beberapa objek telah dilemparkan keluar dari pintu keluar masuknya penumpang bas. Setelah itu, pintunya ditutup dan bas itu berjalan terus dan berhenti di hadapan sebuah loji. Apabila saksi mula menghampiri bas, tertuduh turun dari pintu keluar penumpang. Tertuduh kelihatan berpura-pura seperti mahu membuang air kecil, lalu menarik zip seluarnya dan naik semula ke dalam bas. Menurut saksi kejadian, mereka menghampiri bas dan menegur tertuduh. Apabila ditegur, tertuduh kelihatan begitu gelisah dengan mukanya yang pucat. Tertuduh juga cuba mengelak ketika ditanya mengenai kehadirannya di lokasi tersebut. Bila ditanya, "Apa pasal engkau kat sini?" Tertuduh hanya menjawab, "Aku nak relax lah." Kemudian tertuduh menghalau saksi dari situ. Pergilah." Tertuduh kemudian dengan tiba-tiba beredar dari tempat itu. Antara barang yang ditemui yang telah dicampakkan keluar dari bas tersebut adalah pakaian wanita, skert panjang, kemeja lengan panjang dan pakaian dalam wanita yang dipercayai milik Nur Suzaili. Kesemua barang itu dikenal pasti oleh ibu Nur Suzaili sendiri. Hasil siasatan pihak polis apabila kertas siasatan telah dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya, pada 1 November tahun 2000, Hanafi telah didakwa di Mahkamah Tinggi Shah Alam atas dakwaan merogol dan membunuh Nur Suzaili. Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Perbicaraan kes ini bermula pada awal tahun 2001 di mana seramai 55 orang saksi telah dipanggil untuk memberikan keterangan. Dari keterangan pihak siasatan adalah didapati selain dirogol dan diliwat, mangsa turut dipukul tanpa belas kasihan sehingga menyebabkan 44 kesan kecederaan teruk pada tubuh dan kepalanya.
Hasil bedah siasat pula mendapati mangsa mati akibat dijerut dengan kain, dipukul dan kepalanya dihentak dengan benda keras. Hasil bedah siasat juga mendapati terdapat kesan gigitan di bahagian lidah mangsa. Menurut keterangan dari Jabatan Kimia, ahli kimia telah melakukan ujian DNA pada sampel darah yang dihantar pasukan penyiasat. Sampel itu adalah dari tertuduh dan pada swab vagina mangsa. Hasil ujian DNA menunjukkan bahawa air mani tertuduh dijumpai di dalam vagina si mati. Pada awalnya, sewaktu di dalam peringkat pembelaan diri, Hanafi telah menafikan bahawa dia merupakan perogol dan pembunuh tersebut. Dia sempat mereka-reka cerita bahawa dia melihat mangsa turun dari basnya itu dalam keadaan tergesa-gesa. Walau bagaimanapun, keadilan berjaya ditegakkan apabila keberadaan air mani tertuduh di dalam rahim Nur Suzaili tidak dapat dicabar oleh tertuduh sewaktu membela diri. Bukti seterusnya yang dikemukakan sewaktu perbicaraan adalah tiket bas yang ditemui di dalam beg tangan hitam mangsa jenama gas yang telah dibuang oleh tertuduh. Isi kandungan beg itu adalah tiket bas, slip bank mangsa yang tertulis nombor telefon rumahnya. Tulisan nombor telefon yang ditulis tangan oleh mangsa dikenal pasti oleh tunang mangsa. Bukti paling penting adalah tiket bas tersebut. Ini kerana syarikat bas itu menggunakan sistem bernombor bagi setiap tiket bas yang dikeluarkan dan juga setiap satunya direkodkan dengan teliti. Tertuduh diberikan kunci bas dan juga kod 4 angka bagi dimasukkan dalam mesin tiket. Kod tersebut adalah 6095. Kod 4 angka tersebut adalah kepunyaan tertuduh sahaja. Nombor siri tiket Suzaili adalah 010956 dan telah disahkan oleh ketua tiket syarikat bas itu bahawa tiket tersebut datang dari mesin dengan nombor kod pemandu 6095. Hasilnya, Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam mendapati Hanafi disabitkan bersalah di atas dakwaan membunuh dan telah menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadapnya. Selain itu, Hanafi juga telah dijatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun dan 12 sebatan atas tuduhan merogol. Hanafi telah menghabiskan rayuan terakhirnya di Mahkamah Persekutuan pada 12 Disember 2006. Dia telah digantung pada 18 Disember 2008 di penjara Kajang. Apa yang boleh dijadikan pengajaran di dalam kes kali ini adalah majikan perlulah membuat tapisan keselamatan untuk mencari pekerja yang terlibat dalam pengangkutan awam. Ini kerana dimaklumkan bahawa Hanafi mempunyai banyak rekod polis di mana dia dicari untuk satu kes rogol di Mentakap, Pahang. Pada tahun 1994 juga, Hanafi pernah didakwa di mahkamah di atas kesalahan pecah amanah. Hanafi juga pernah disabitkan oleh mahkamah atas kes rompak di Terengganu. Jadi, bagaimana orang seperti ini yang mempunyai pelbagai rekod jenayah serta merupakan suspek yang masih dicari polis boleh diterima bekerja sebagai pemandu bas yang memerlukan pekerjaan itu sentiasa berurusan dengan orang ramai? Cuba kita bayangkan pada hari tersebut salah seorang anggota keluarga kita yang merupakan penumpang terakhir yang malang itu. Tahniah juga diucapkan kepada Devon kerana walaupun baru berusia 18 tahun pada hari kejadian, dia berani mengejar bas tersebut dan melalui keterangannya di mahkamah telah banyak membantu pihak pendakwaan untuk mensabitkan kesalahan ke atas Hanafi. Sama-samalah kita mendoakan semoga arwah Nur Suzaili sentiasa dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang yang beriman.
Sekian dulu untuk video kali ini, dan semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Sekian.